Kit cahaya ini dapat digunakan untuk mengajar semua prinsip cahaya, yaitu cahaya bergerak dalam garisan lurus, cahaya boleh dipantulkan, cahaya boleh dibiaskan, dan pembentukan bayang-bayang. Seterusnya kita lihat kit cahaya ini. Pada mula sekali, permukaan ini digunakan untuk membuat pemerhatian, dan lubang di atas serta lubang di tepi merupakan lubang yang digunakan untuk menyimpan lampu sulur kepala. Bagi bahagian atas, kita terdapat 3 celah untuk letak bahan. Dan di belakang kit ini, kita terdapat 1 peti simpanan untuk bahan-bahan pengajaran. Di dalam peti ini, kita terdapat 1 lampu sulur kepala, 1 gelas kaca, 1 straw, 1 set bahan lengkap, luk cahaya dan luk sinar, 1 set kad berlubang, 1 set kad bulus, dan akhir sekali 1 set bagi bentuk bahan. Dan ini merupakan bahan dalam peti simpanan. Akhir sekali kita juga terdapat 1 cermin di dalam kit cahaya ini. Kit ini juga dapat digunakan untuk memperkenalkan cahaya bergerak lurus. Mula-mula, letak 3 kepingan kad tebal yang berlubang ke dalam celah yang disediakan seperti ini. Pastikan 3 keping kad itu adalah selari dan buka bahagian hadapan untuk membuat pemerhatian. Pasangkan lampu. Didapati bahawa terdapat cahaya bergerak lurus menerusi lubang kad tebal yang selari. Kemudian, tarik salah satu kepingan kad tebal ke atas supaya lubang tidak selari, dan perhatikan dinding kotak. Cahaya tidak muncul di dinding kerana cahaya telah dihalang oleh kad yang ditarik ke atas. Kit cahaya ini juga boleh digunakan untuk mengajar pembiasaan cahaya. Mula-mula, buka penutup kit cahaya. Murid-murid, perhatikan garisan di dalam kotak. Mula-mula, ambil segelas air, simpan di bahagian tepi dalam kotak. Perhatikan gelas itu didapati garisan di belakang gelas kelihatan bengkok di bahagian gelas. Seterusnya, letakkan 1 shilling ke dalam gelas. Perhatikan saiz duit shilling itu, didapati bahawa saiz duit shilling lebih besar berbanding dengan saiz asalnya. Seterusnya, letakkan straw ke dalam gelas. Perhatikan straw itu. Didapati straw itu seumpamanya patah di bahagian permukaan air. Cahaya boleh dipantulkan. Guru boleh menggunakan kit ini untuk mengajar pantulan cahaya. Mula-mula, pasangkan lampu sulur di bahagian atas ruang perhatian. Nyalakan lampu sulur dan suruh murid perhatikan keadaan dinding bilik. Didapati tiada apa-apa perubahan pada dinding. Selepas itu, keluarkan cermin dalam kotak dan letakkan cermin ini di ruang celah dinding. Suruh murid perhatikan dinding. Didapati bahawa dinding ada cahaya. Fenomena ini terjadi kerana cahaya lampu dipantulkan oleh cermin ke arah dinding. Bayang-bayang terbentuk apabila cahaya yang bergerak lurus dihalang oleh sesuatu objek. Kit ini dapat digunakan untuk memperkenalkan jenis objek, iaitu luk sinar, luk cahaya, dan lekap. Mula-mula, buka bahagian hadapan ini untuk murid-murid membuat pemerhatian. Seterusnya, pasang lampu sulur kepala ini di bahagian tepi kit cahaya. Seterusnya, kita perlu gunakan
bahan luksina dan masuk ke dalam celah letak bahan dan perhatikan dinding di sebelah dalam kotak. Bayang yang sangat kabur ataupun tiada bayang terhasil. Seterusnya, kita tukar bahan loop sinar kepada bahan loop cahaya. Memerhatikan dinding di sebelah dalam kotak, bayang yang terhasil adalah kabur. Akhir sekali, kalau guna bahan yang lekat, memerhatikan dinding di dalam kotak, bayang yang terhasil adalah sangat jelas. Mula-mula, masukkan bahan gambar di celah terjauh dengan sumber cahaya. Perhatikan keadaan dinding kotak. Didapati bahawa terdapat gambar hitam di bahagian dinding kotak. Gambar gelap itu ialah dikenali sebagai bayang-bayang. Bentuk bayang-bayang itu adalah mengikut bentuk gambar atau objek itu. Corak dan warna pada bahan tidak kelihatan pada bayang. Kit ini juga dapat membuktikan faktor yang mempengaruhi saiz bayang. Eksperimen ini dapat diteruskan dengan meletakkan bahan bergambar di celah tengah. Dan suruh murid perhatikan bayang yang terbentuk. Didapati, bayang yang terbentuk adalah lebih besar daripada bayang pertama. Langkah seterusnya, dengan memasukkan bahan bergambar di celah terdekat dengan sumber cahaya. Didapati bahawa bayang yang terbentuk adalah paling besar. Melalui langkah ini, guru boleh memperkenalkan bayang objek semakin besar apabila objek semakin dekat dengan sumber cahaya. Kit ini juga boleh digunakan disebar luas kepada guru sains yang mengajar bulus seperti bidup. Selain itu, guru bahasa juga boleh menggunakan kit ini untuk mengajar murid bermain wayang kulit.